beliau akan dirahmati dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan Ustaz Aswad, di antara tokoh pendakwah muda yang di negeri kita ni, bahkan negara lah. Tuan-tuan, kawan baru balik ceramah dia dah faham. Faham pergi ceramah. Kalau dekat kita ni kena ceramah malam ni pak hang biasa. Boleh gagah agak kawan kita ni bagus. Tapi hamba tunggu tengoklah lagi ni. Sebab itu tuan-tuan, bila kita panggil dua tokoh ini untuk menceritakan berkenaan dengan tajuk, nak kupas tajuk kita ni, kita harapkan ada manfaat dan ada kebaikan pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, insya-Allah dengan wewenang yang ada, saya akan cubalah untuk bersama-sama kita katakan bersama dengan panel kita ni, kita akan bahaskan insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan terus kepada ahli panel kita yang kedua. Kita dah tengok kaki duk ketak dah tadi. Dia duk kata puak ni, dua orang ni duk boleh mic, dia tak perhati kat aku, tunggu sah. Duk ketak kaki dah. Saya nak tanya pula panel kita yang kedua. Masa tetap sama, adil itu perlu. Kita katakan tetap kita bagi 20 minit juga. Dan kita nak minta Saudara Fadilah Ustaz Aswad untuk menghuraikan kepada kita. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, penghijrahan yang bagaimana diperlukan bagi masyarakat yang majmuk dan harmoni. Tuan, kalau kita tengok sehari dua ni, ada video, macam-macam video. Dulu mungkinlah jiran Melayu dengan Melayu pun semua. Lah ni, lain bangsa pun pekaduh jiran sesama jiran ni. Allah, ini satu kesan yang tak baik. Kita tak mau dalam masyarakat majmuk timbul isu-isu yang pelik-pelik. Sama ada agama, bangsa ke apa, kita tak mau dengar tajuk tu. Kerana kita telah menerima akan kewarganegaraan kita, kita telah perlembagaan kita dan sebagainya, maka kita nak minta Ustaz Aswad hurai sikit. Hijrah yang lagu mana nak bagi kita yang duduk dalam masyarakat majmuk ni, agar kita hidup dalam keadaan harmoni dan saling lapang dada, bahkan saling menghormati di antara salah satu sama lain. Fadhil masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi masih ada penghijrahan dalam dua perkara, iaitu dalam jihad dan juga niat. Terima kasih Tuan Syekh Rashdan, yang sepatutnya saya tanya soalan ke dia. Seorang daripada jabat agama, seorang daripada JAKIM. Saya dari kampung. Mereka tanya soalan ke kita. Nanya, kita nak jawab apa? Senang je dia. Tanya soalan, senyap. Tanya soalan, senyap. Lagi makan kambing lebih dari kita. Senang nak kata Tok Syekh. Masa ni nak kata apa pun. Dalam telefon teruk lagi. Patut saya tanya soalan kat dia. Saya dia. Siang malam. Boleh, Masya Allah. Penceramah radio lah apa lah kan. Tapi dah dia kata tak apa. Dia kata aku sama sikit, hang sama sikit. Jangan boleh. Bila sebut tentang hijrah Nabi SAW, saya duk nampak kita ni, yang pertama kita kena buat satu penghijrahan. Yang pertama, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ni nak berubah ke tak mahu berubah? Nak tanya tu kan? Dia duk sembang tajuk panjang-panjang lah apa semua. Sampai saya ingat tu, hijrah dalam kerangka masyarakat ya. Kalimat ujung tu tak orang nak masuk, kali dia ulang. 3-4 kali baru lekat. Panjang tajuk tu.
Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak berubah ke tak mau berubah? Tak dengar. Nak berubah ke tak mau berubah? Nak. Kalau nak bangkit, main duduk dekat ni. Tak ada tu guru daripada Nabi sampai lah ni ajak mengaji kena duduk jauh. Tak ada. Bangkit. 1, 2, mula. Bangkit. Bangkit, main duduk dekat. Tidak, tuan-tuan sembang Pak Hijrah. Balik lah. Buang masa lah tuan-tuan mengaji lah. Awal-awal mengaji tak betul lah. Balik. Kalau main bola, kena duduk dalam padang. Hang langgap sikit, kena outside. Tambah outside hak baru nak perkenal ni, badan pun tak boleh lebih lah. Jangan nak buat main. Jadi kalau mengaji, duduk jauh-jauh, siapa ajak kita? Ni orang panggil IT, ikut terhadap. Asal dia nak duduk, tak mana dia duduk. Dia tak mahu. Tu. Tak apa nak berubah betul kan? Lepas ni kalau mengaji, duduk dekat. Boleh? Boleh tak? Bukan marah ni, bukan marah. Sebab tu orang buat padang bola, hak duduk di luar tu simpanan. Yang main duduk dalam. Sekolah-sekolah, dia kelas, cikgu buat kelas. Dalam kelas tu, dia ada kerusi dengan bangku. Siapa main kat kaki 5, dia kena putih. Tak apa kena tutup tampi. Zaman kita dulu lah. Zaman lah tak tahu sangat. Dulu cikgu disiplin duduk di bawah, dia tengok kita lari. Nama dia catat lah. Tak boleh hari ni, besok. Dulu ni. Sebab tu siapa duduk luar kelas, dia kena duduk dalam kelas. Tapi hari ni orang mengajar di masjid, kita duduk di luar, menyandar. Hak sakit tak apalah. Hak sakit tak apa. Cuba pegang ibu jari kaki. Kalau panas tu, minggu depan mati. Cuba pegang. Pegang no? Pegang. Ibu jari kaki. Pegang. Panas kan sejuk? Panas. Sejuk. Kalau panas minggu depan. Sejuk. Sebaik sejuk. Sebab sejuk ni, malam ni tak ada. Tu pun nak duduk jauh-jauh orang ngaji. Sebut kata hijrah. Ustaz Luqman sebut tadi, al-muhajiru. Man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah ni adalah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Dalam dunia ni, benda Allah larang sikit lah. Hak yang Allah suruh tu banyak. Hak boleh buat tu banyak. Contoh, Allah larang kita minum makanan yang memabukkan. Minum air yang memabukkan. Yang tak mabuk ni berlambak. Masuk dalam kedai tu, minta makanan, minta minuman, pelbagai jenis air ada dalam kedai tu. Abang, anduk pelah tu haram. Jakim abang, betul tak? Air anduk pelah. Tulis 100 tu. Dia Ustaz kerja Jakim, tanya Abi. Dia kata haram. Jakim abang, betul tak? Dia buatlah. Tak jawab lagi, betul tak? Ayat anduk pelah tu haram diminum. Kalau beli tak bayar. Kalau bayar tak apa. Bayar tak apa sana. Okay. Kalau pergi ambil, minum tak bayar, haram. Bayar tak apa. Benda yang Allah larang ni, sikit lah. Yang Allah halal tu banyak. Sampai ulama' kata, al-wajibat aktsaru minal awqat. Perkara yang Allah wajibkan kepada kita, lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Allah bagi dekat kita 24 jam. Allah bagi dekat al-imam a'immatul arba', ulama-ulama 4 mazhab ni 24 jam. Allah bagi dekat Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Auza'i. Allah bagi dekat ulama-ulama ni 24 jam. Sama macam kita. Tapi kita tak boleh buat macam mereka buat. Dulu mereka nak minum air, mereka kena cari kayu api. Mereka kena pelekat api. Orang Kedah panggil pelekat api. Baru api tu menyala. Lepas tu, nak kena cari air, nak cari cerek. Baru boleh masak air. Baru boleh minum air. Nak minum teh 1 gelas tu, bukan la tu dapat. La ni pi dekat isi air. Napi air tu, macam-macam jenama ada. Pulah kat air panas, kan. Betul? Betul tak? Dia tak setuju ya. Takkan suruh pindah tempat duduk, marah kat saya lah. Betul tak? Dulu, orang dulu kalau beli ikan banyak-banyak, tak tahu nak simpan. Masuk hutan, dapat ikan banyak-banyak. Nak buat apa? Buat perkasam. Jemuk bagi kering. Betul? Kalau dapat daging, gantung depan rumah. Bubuh kayu di bawah. Salai. Pasal tak ada peti air. Dah ni ada peti air, boleh simpan. Zaman makin moden. Peti air pula, lah ni tak ada salji lah. Dulu dia 2 bulan sekali kena buka ketuk, kedekang. Jemur peti air kat luar. Buat masuk balik. Lah tak payah. Peti air dah tak jadi dah salji dalam tu. Tak rosak barang.
Punya canggih. Dulu mesin basuh, lepas basuh ni kena angkat boh di sebelah. Lah tak payah, basuh dalam lubang yang sama kan. Dia punya spin lah ni. Ada pula dryer boleh kering. Spin sampai relai je basuh tu. Boh pula dalam dryer boleh pakai tulis baju. Pi dobi basuh baju setengah jam. Pengering pula setengah jam. Sejam boleh pakai baju hak kotak tadi balik. Tapi walaupun alat-alat ni banyak bantu kita, masa kita tetap terbuang macam tu saja. Sepatutnya ayam tak payah cak-cak dah. Ada dah mesin. Nak basuh baju ada mesin dah. Nak bubuh barang ada dah. Nak naik kereta mana, pergi mana semua ada. Nak beli apa barang, COD sampai rumah. Nak order apa-apa, boleh order online. Tak dipa hantar, kita boleh pergi ambil. Nak naik tol pun tak gaduh, duk tempat kad, pakai e-wallet lah apa semua. Boleh pergi tolong. Sangat mudah. Tetapi kenapa masyarakat kita hari ini makin banyak masa luang yang kita ada, makin kita tinggal ibadat yang Allah wajibkan kepada kita. Ini yang nak kena berubah ni. Nabi berhijrah, Nabi bukan sekadar pindah. Nabi ni sampai tak tahu nak duduk di mana. Madinah ni rumah siapa? Tak tahu. Yang nak main tu Nabi tu tuan. Kami 3 orang nak main malam ni. Kerusi ni bubuh siap-siap. Tak? Bubuh siap-siap. Nabi nak pergi Madinah tu, tak tahu nak tidur di mana, rumah lagu mana, homestay tu katil dia lagu mana, selimut dia lagu mana, bantai dia buh kepala orang ke tak? Tak bayar RM300. Masuk homestay, tak tahu kepala, pusing tepi, buh kepala hak orang check out tadi. Kita bayar RM300 satu malam, kita masuk duduk dalam homestay, dalam hotel, pantai, bau kepala orang. Nabi tak pernah fikir benda tu. Nak pergi Madinah ni nak tidur lagu mana, nak makan apa, siapa nak masak, anak bini nak duduk tang mana, Nabi tak pernah fikir benda tu. Tu Salman cerita tadi, Nabi bukan lari. Orang kata Nabi ni penakut. Siapa kata Nabi penakut? Tak, dia kata Sayyidina Umar waktu nak hijrah, dia boleh duduk depan Kaabah, dia boleh tawaf, dia boleh bawa pelak pedang. Dia kata mana-mana orang yang nak jadikan bini dia janda, yang nak jadikan anak dia anak yatim, apa tunggu aku belakang bukit Abu Qubais ni, besok siapa halang aku kerak sekok-sekok. Apa tunggu aku kerak seorang-seorang. Siapa tak halang Sayyidina Umar hijrah ke kota Madinah? Punya berani Sayyidina Umar ni, sampai orang ambil peluang ni, orang hina Nabi kita. Orang kata apa? Ni orang-orang mustasyrikin, orang tali dan sebagainya. Dia kata Muhammad ni penakut, tak berani nak hijrah, melainkan dengan Abu Bakar. Hijrah pula waktu malam, penakut, nyorok-nyorok. Kita pula baca ngaji tak berguru. Betul juga orang. Buat Nabi tak berani macam Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Nabi bukan musyarrik. Nabi adalah musyarrik. Sayyidina Umar bukan musyarrik. Kalau Sayyidina Umar buat, dia tak jadi syariat. Tapi apa yang Nabi buat, jadi syariat. Kalau Nabi pilih jalan Sayyidina Umar, semua orang kena buat macam tu. Maka Nabi pilih secara strategi. Duduk dalam kerangka kerajaan zalim. Tuan-tuan kena faham, hijrah ni bincang tentang kerajaan zalim. Macam mana Nabi ajak kita menjatuhkan sebuah kerajaan yang menolak agama Allah secara total. Macam mana kita nak bersihkan sebuah kerajaan yang tidak mahu kepada Islam. Ni hijrah Nabi. Hak tuan-tuan doa abang. Doa 1 Muharram detik permulaan. Doa abang hijrah tu. Hijrah itu perjuangan. Perjuangan tu dah tambah. Nabi berhadapan dengan sebuah kerajaan yang zalim, yang mereka ni lupa. Dulu Fir'aun yang zalim, Allah lenyapkan. Mereka lupa kerajaan yang ada pada zaman Nabi Isa, Allah lenyapkan. Mereka lupa bagaimana kerajaan zaman Nabi Ibrahim yang Allah lenyapkan atas muka bumi ini. Mereka lupa semua yang berlaku pada Nabi-Nabi. Kerajaan Quraisy ulang kebodohan sekali lagi lawan Nabi SAW. Patut mereka ambil pengajaran. Jangan buatlah dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka buat juga. Mereka buat juga. Pasal apa? Mereka buat juga. Pasal mereka takut hilang kuasa. Mereka bukan tak tahu Nabi itu bagus. Tahu. Tapi takut hilang kuasa. Dia jenis pegang jawatan ke masjid. Tak mau lepas-lepas itu ada. Azan sampai tak bunyi apa.
tak mau lepas. Duk kira elang RM750. Starlight kat dia baru tahu. Berlambak lagi orang-orang muda yang boleh kita ambil dia jadi bilal, jadi muazzin di kampung kita ni. Kita boleh didik mereka dekat dengan masjid. Boleh buat jadual di kalangan orang muda. Hari ini siapa azan, hari ini siapa azan. Manfaatkan anak-anak kita yang mengaji sekolah agama. Supaya anak-anak yang tak belajar agama ni, dia akan tertarik untuk belajar agama. Ni dah, biarlah duk pulun. Tu pun main Jumaat lah. Dia buat kemas tu. Ayah ni terah juga. Oi, tak bagi can kat orang. Kira mic tu dia lah, wallet tak ada situ. Siang kat orang muda. Sampai bila? Lepas tunggu sampai 40 tu mati. Kalau umur 100 tahun tak mati, jenuh tunggu lah. Jangan jadi daun pisang. Daun pisang ni, dia buruk pun dia tak luruh. Dia duduk kat batang tu, menyusah orang. Sampai nak kena kerat. Bagus, muatan. Tua dia luruh. Ni tua pun tak mau luruh. Duduk di batang tu. Sampai orang ambil buah pun tak boleh. Nak kena buang dia dulu. Jangan jadi tua macam tu. Tua yang menyusahkan orang. Boleh? Bagi panas lagi masjid ni, boleh sejuk. Bila Nabi SAW hijrah, Nabi berhijrah bukan Nabi takut, tuan-tuan. Nabi keluar rumah, Ustaz Luqman cerita tadi tu. Keluar rumah dalam keadaan pendekar-pendekar yang hebat ada depan rumah Nabi. Kalau betul Nabi penakut, pagi Nabi keluar dah. Baikkan Jibril dan Abang, baik hang keluar awal. Malam ni dia pamer rumah hang. Tak, Nabi duduk dalam rumah sampai Allah datangkan wahyu, keluar, baru Nabi keluar. Jadi apa kita nak buat? Hijrah yang Nabi bawa ni, ketika mana bangsa Nabi sendiri, kaum Nabi sendiri yang berbahasa Arab macam Nabi sendiri. Cuma sedih tak bila kita pergi Mekah, bahasa Nabi tu hilang. Nabi lahir di Mekah, duduk di Mekah, bahasa Quraisy, bahasa Quran. Tetapi bahasa itu telah hilang di kota Mekah. Tak ada lagi orang Mekah yang bercakap menggunakan bahasa Arab yang fusha yang diajar oleh Nabi SAW. Hilang. Pergi kampung Nabi, hilang bahasa Nabi. Dah Arab cakap apa masuk bahasa Pakistan sikit. Terus sida. Sida tu bahasa apa nama Pakistan. Sida. Pergi terus. Kalau Mesir bunyi juga Arab alatul. Kalau Syria bunyi lagi Dugri. Ruh Dugri, hei Dugri. Bunyi lagi. Tapi pergi Mekah hilang. Tak bunyi dah. Kampung Nabi hilang bahasa Nabi hari ni. Apa Nabi buat bila Nabi sampai Madinah? Tinggal 5 minit dia. 7 minit. Tak boleh ingat cengeng depan ni. Burung orang tua tambah ujung tu. Bagi Pak Syekh lah, tua nandan. Yang marah tak nak. Kita raik kena dia potong kita, dia laju. Dia memang laju. Kita tak boleh kata apa. Tambah raik buat bini lah ni. Bila Nabi pergi Madinah, Nabi buat apa? Nabi wujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Di bawah kerajaan Nabi itu ada orang Ansar. Di kalangan orang Ansar ni ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj disatukan. Nabi satukan orang Ansar dengan Muhajirin. Tu Nabi berjaya buat. Yang kedua, Nabi berjaya menyatukan rakyat Nabi yang faham. Dia tahu Islam tu bagus, tapi dia masih duduk taradud. Nak masuk ke tak masuk? Nak masuk ke tak masuk? Dia duduk ada lagi. Dia belum lagi Islam. Yang ketiga, ada orang munafik dalam kota Madinah. Dia mengaku dia Islam, tapi dia khianat Nabi. Yang keempat, ada orang Yahudi dan orang Nasrani dalam kota Madinah. Nabi buat satu perjanjian kepada mereka yang dipanggil Piagam Madinah. Piagam ini dia menjaga masyarakat Islam dan menjaga masyarakat bukan Islam yang ada dalam kota Madinah. Siapa khianat akan kena tindakan. Sebab Nabi kan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaki kita kalau buruk, kita kena potong. Pasal apa? Kencing manis. Sayang tak mana pun, kalau dah buruk, kena potong. Masyarakat, kalau kita sayang tak mana pun, masyarakat tu langgar perintah Allah. Dia khianat kepada agama Allah, kena potong. Tak boleh biar. Ini Nabi. Nabi nak jaga masyarakat supaya tak bergaduh. Seperti soalan Syekh Dan sebut tadi tu. Nabi nak jaga daripada masyarakat ni bergaduh. Apa Nabi buat? Ketika Bani Nadir membunuh 2 orang. Bunuh 2 orang yang tak sepatutnya mereka bunuh.
Nabi pi jumpa mereka. Nabi kata, hampa dah buat silap kerana hampa membunuh 2 orang yang tak patut hampa bunuh. Dan hampa kena bayar ganti rugi nyawa. Bayar diat. Hampa kena bayar. Nabi pi kampung Yahudi. Nabi habaq ke orang Yahudi. Hampa dah langgar perjanjian. Patut hampa tak boleh bunuh siapa yang ada dalam Madinah ni. Tapi hampa dah bunuh orang. Hampa kena bayar 2 ganti nyawa. Bayar diat. Yahudi kata, baik, kami setuju. Dalam duk kata setuju tu, Yahudi duk bincang sebelah. Dia kata, hang pinek atas rumah dia, hang ambil batu, hang lempar atas kepala Muhammad, bagi dia mati. Tu Yahudi tu. Dalam mulut kata setuju, tapi dia pakat dengan kawan dia, hang naik atas rumah tu, ambil batu besar, hang baling atas kepala Nabi SAW. Dia lupa lah, Yahudi ni cerdik. Dia lupa lah bahawa isteri kepada Abu Lahab, dia pernah bawa batu pi dekat Nabi. Dia pi kat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, hang habaq dekat kawan hang. Aku bawa ketir batu ni kalau aku jumpa dia, memang aku punggai atas kepala dia. Lama dah aku nak tengalung kepala dia. Dia boleh pi maki aku dalam Quran dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Oi, aku panas dengar Muhammad hina aku. Dia kata kat laki aku, betul dia hina aku. Sayyidina Abu Bakar kata, hang tak nampak ke ada orang tepi aku? Jawab isteri Abu Lahab, hang jangan main-main dengan aku wahai Abu Bakar, tak ada siapa tepi hang. Allah butakan mata dia, dia tak nampak Nabi duduk sebelah dia. Suami dia Abu Lahab bawa batu main dekat Nabi tengah semayang depan Kaabah. Elok nak baling batu, terlepas batu tu, tangan diketak. Pembesar Quraisy tanya, pasal apa hang jadi lagu tu? Bila aku dekat dengan Muhammad, ada unta jantan, dia cengeng. Aku tak pernah tengok dalam hidup aku unta sebesar itu, seganas itu, dia menyerang aku. Orang Yahudi boleh ulang kesalahan orang Quraisy. Tu kata bodoh. Jangan ulang kesalahan orang dulu. Mereka pergi Madinah, jumpa Nabi di Madinah, nak bunuh Nabi dengan batu. Tiba-tiba Nabi hilang. Hilang. Bila hilang, sahabat tengok Nabi tak ada. Sahabat balik ke Madinah, jumpa Nabi. Nabi kata, aku dikhabarkan oleh Allah, mereka rancang nak bunuh aku. Apa pi habaq dekat orang Yahudi, aku bagi tempoh 10 hari saja duduk dalam kerajaan aku ni. 10 hari sahaja aku bagi tempoh dekat Yahudi Bani Nadir, duduk 10 hari. Lepas 10 hari, siapa tak keluar, potong kepala seorang-seorang. Ni orang panggil nak membentuk masyarakat madani. Hak Nabi nak bentuk Madinatul Munawwarah tu, masyarakat yang bila langgar perintah Allah, kena ambil tindakan. Macam semalam sampai konsert jantan, cium dengan jantan. Apa ni? Apa bala nak main kat kita ni? Wajib ambil tindakan kepada orang yang macam ni. Kena ambil tindakan. Kerana perkara-perkara inilah mengundang bala. 2 bala yang Allah Ta'ala tak simpan tuan-tuan sampai terus. Bila zina bertebaran atas dunia ni, yang kedua murtad berleluasa. Kalau 2 ni berlaku dalam mana-mana negara, bala makin dekat. Antum duk buat kuliah banyak mana lah. Kalau banyak orang berzina, banyak orang murtad, tunggu lah. Dekat dah tu. Tuhan nak bagi kehancuran. Jadi Nabi habaq dekat Yahudi, bagi tempoh 10 hari. Yahudi kata tak apa, kami keluar. Baru ada akal. Tadi orang suruh bayar saja, hampa nak bunuh Nabi. Dan kali bersetuju nak keluar. Mai pula orang munafik, Allah bin Ubay bin Salul, dia kata apa? Apa tu keluar? Kami ada 2,000 orang yang akan tolong hampa. 2,000 orang akan tolong hampa. Hari kejadian, 2,000 orang ni tak main. Orang munafik ni, dia bukan takat dia tipu orang Islam. Yahudi pun dia tipu. Kabui dia. Orang Yahudi pun kena tipu macam tu lah. Dengan orang munafik ni. Akhirnya Nabi sampai dan Nabi tebang pokok-pokok taman mereka. Tuan-tuan, kalau saya habaq pagi besok Masjid Al-Falah, Taman Raya Mesra 2 ni, ada nak buat gotong royong dekat satu kebun. Kita baru dapat tanah, ada orang wakaf. Kita nak dapat tanah lebih kurang tak besar tuan-tuan, dalam 5 hektar saja. 5 kali 4 lebih kurang 20 relung. Lebih kurang 20 relung. Kita nak tebah besok, nak buang pokok sawit tu. Jadi pokok sawit ni tak banyak, ada dalam 2,000 pokok. Kita akan bagi parang seorang satu, tebang seorang 5 pokok. Tebang pokok sawit dengan parang 5 pokok, cincang bagi lumat. Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak payah tebah kubung sebaris. Lepas tu kena kopi, kena nasi goreng,
Pulut Aron, balik ngayak tu lah. Kubur duduk semak tu. Bulan depan main pula. Sebaris lagi. Kena pulut Aron dengan ikan masin, balik begitu ya. Nabi boleh tebang pokok tamar dengan pedang macam tu ya. Pokok tamar ni dia macam pokok sawit. Panjang kata ni. Yahudi kata, ya Rasul, ya Muhammad, kami ni minta balik lah. Kami tak mau keluar lagi hari ni. Bagi tempoh 10 hari kami nak keluar. Nabi kata, sekarang juga keluar. Sekarang keluar. Kita bayangkan betapa tegahnya Nabi SAW nak menjamin masyarakat yang baik, masyarakat yang aman sejahtera, yang jahat perlu dikenakan tindakan. Lepas tu kita tak maulah bila jiran bergaduh, kita ada pergi cucuk api lagi, jangan. Kita kena cari kesepakatan. Dalam taman kita ni, nama pun Ria Mesra, Taman Ria Mesra kan. Kalau jumpa hukum masalah tu, baik tulis lain, Taman Ria Masam. Ubah Taman Ria Masam kuasa 2. Muka masam kan. Betul. Taman Ria Mesra. Kena mesra lah. Tulis 2 pula. 2 kali mesra. Ni orang bagi salam tak jawab. Ahli panel bagi salam tak jawab. Dan orang, saya tengok orang sini kedekut. Betul tak? Orang sini kedekut. Di hidung masin. Ni orang Taman Ria Mesra ni. Tengok live ni. Orang sini kedekut. Nabi kata, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Nabi kata orang yang kedekut ialah bila nama aku disebut dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Tu orang kedekut. Tuan-tuan kedekut tak? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baru ni. Tadi buat kerah tu. Kalau diumumkan ketibaan calon kita, make up, viral. Baru calon, bila tu menang. Tu pun riuk rendah make up. Sebut nama Nabi, buat bodoh. Nabi itu siapa? Nabi kata, orang yang kedekut, orang yang dengar nama aku, dia tidak berselawat ke atas Nabi SAW. Tak bunyi pula Ustaz. Nabi SAW. Boleh hak tu tak walah. Jadi Nabi bina satu masyarakat yang baik. InsyaAllah kita sambung pusingan kita malam ni sampai ke 12. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Fadilah Ustaz Aswad. Aku duk kata dah. Apa cari pasal? Kena Allah rezeki mikmat. Lepas tu tuan-tuan mati Allah sekalian, bila kita tengok tadi apa yang disebutkan oleh Saudara Fadilah Ustaz Aswad, banyak huraian berkaitan dengan bagaimana kita nak merancangkan penghijrahan di dalam masyarakat majmuk dan harmoni. Baik, sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, untuk slot yang terakhir, anda minta maaf, anda ambil nama saya entah. Tapi nak minta juga sikit. Lebih kurang 10 minit sekali ni anda pasang bubuh depan entah tu. No, kita kira tengok 10 minit je. InsyaAllah dalam masa 10 minit anda nak minta untuk Ustaz Aswad cerita mereka kami, contoh-contoh yang kami boleh ambil. Contoh-contoh yang kami boleh ambil daripada hijrah Nabi SAW dan Ahlul Madinah buat kepada Nabi dalam penghijrahan. Di antaranya, ukhuwatul Islamiyah yang dipersaudarakan orang muhajir dengan ansar misalnya, dan mungkin ada lagi beberapa contoh misalnya yang menjadikan benda tu adab mula yang boleh kami ikut bersama dalam penghijrahan tersebut. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rashdan, Ustaz Luqmanul Hakim, tuan-tuan guru, orang alim yang bersama dengan kita juga pada malam ni. Masa yang diberikan 10 minit. Soalan tu, kalau soalan periksa 40 minit boleh jawab kan? Tu penulis. Saya cuba ringkaskan. Bila Nabi hijrah, apa Nabi buat? Banyak benda Nabi buat, tapi saya nak sebut 3. Pertama, Nabi buat masjid. Orang duk ligat Nabi. Dalam peristiwa hijrah ni, kerajaan Quraisy telah keluarkan satu notis kepada mana-mana rakyat yang ada di Mekah dapat tangkap Muhammad dan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni nama dia Abdullah. Nabi namakan dia dengan Abdullah. Kalau boleh tangkap Nabi dan sahabat dia, bawa mai sama ada hidup atau mati, dapat 100 ekor unta. Dia orang kampung hak tak ada duit ni,
Duk pikir ni lah peluang nak jadi orang kaya, dapat 100 ekor unta, kita pakai keluar cari Muhammad dan kawan dia yang telah keluar daripada Mekah nak pergi ke kota Madinah. Satu. Dalam orang duk ligan Nabi tu, Nabi boleh buat masjid Quba. Sampai betul Nabi kata. Kita ni pergi melancong punya rehat sampai masjid pun tak turun. Mayang pun tak. Kalau Allah bagi jamak pun tinggal. Uyuk terus. Makna Nabi, penghijrahan Nabi, Nabi tak tinggal masjid. Dalam sibuk-sibuk nak fikir ni orang duk ligan Nabi ni, Nabi bina masjid Quba. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tengok waktu Nabi Isra' dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Dua. Yang ketiga, Nabi sampai di kota Madinah, Nabi bina masjid. Tak fikir rumah lagi. Tak fikir rumah lagi. Itu yang Nabi buat. Maknanya kita ambil kesimpulan pada malam ni, lepas pada forum ni, semua kita dah faham lah. Cuma kita nak amalkan. Kita tak boleh putus hubungan dengan masjid. Macam mana tuan-tuan tak boleh putus hubungan dengan jamban? Kasar kan? Ustaz tak usah dengar ni perumpamaan tu. Dia orang baling Ustaz lagu tu lah. Baling sik ni dia kasar sikit. Lepas tu Syekh Dan daripada baling, dia hantar dia masjid. Dia cengeng kat sana, dia tendang dia masjid pula. Macam mana kita tak boleh putus dengan jamban, lebih-lebih lagi dengan masjid tak boleh putus. Mana boleh duduk tak ada jamban? Boleh tak duduk tak ada jamban? Boleh tak? Tak ada? Boleh tak? Okey, tak ada ayak tu, riuh. Kami tak ada ayak, kami tak ada ayak, tak ada ayak. Marah ke tak boleh berak. Berak boleh, nak basuh tak boleh. Tu ya. Nak basuh dengan orang takut semua main hurung lah. Jadi, jangan pisahkan diri kita dengan masjid. Ni orang muda cakap gitu kan. Kalau jamban tu hang tak boleh pisah, masjid lagi yang tak boleh pisah. Kita punya buat rumah kita, bilik kita, ada jamban dalam bilik. Pasal mudah nak pergi jamban. Tapi kita tak boleh ikat hati kita dengan masjid. Ini satu kerugian yang besar. Tengok, masuk lorong kedai tu, sepatutnya boleh terus main ke masjid. Ada parit. Tuan-tuan tebuk parit tu. Tuan-tuan buang dia punya divider tu, boh tu. Pasal aku lalu tu, aku tahu ada ni. Kono, ada divider, musim kedai pula. Lepas tu ada lorong. Pasal apa tuan-tuan buang penghadang tu, buat laluan baru, pasal mudah nak pergi kedai. Betul tak? Buang perasaan malas untuk datang ke masjid. Jangan main masjid hari raya, jangan main masjid untuk sembahyang raya, jenazah, tu saja. Hari ni kena main. Kita duduk marah kat cerita kat mereka. Ini bukan marah kat mereka. Ni hak di luar mereka duduk dengar pada rumah. Tuan-tuan ni memang duduk main lah. Memang duduk main lah. Yang kedua, Nabi buat apa? Nabi saudarakan Aus dan Khazraj yang berbalah ratusan tahun. Nabi saudarakan. Sampaikan mereka ni punya baik hati nak bagi tanah kebun dekat sahabat Nabi yang hijrah. Mereka hijrah tinggal kota Mekah, tinggal harta benda mereka habis kena rampas apa semua. Mereka main sebatang kara, bersedia bagi kebun, bagi isteri, bagi anak, bagi duit. Suruh pilih anak ambil kebun belah mana. Kita harta pusaka, kita abang, kita balas tanah hak landai elok kan. Adik kita, nu dia cerun. Nu cerun nu hak tak boleh nak buat apa. Rimau pun tak mau pergi tu. Gajah pun geleng kepala, lorong tu kami tak pergi. Hak tu boleh kat adik, abang boleh hak elok. Tu kita. Nabi sahabatnya sampai boleh bagi barang yang paling elok kepada sahabat-sahabat yang berhijrah. Tu. Jaga persaudaraan. Nabi kata apa? Ucapan pertama. Tak, mana cukup Ustaz? 10 minit. 4 minit. Nabi bila sampai kota Madinah, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, Sayyidina Abdullah bin Salam, dia kata apa? Ucapan yang Rasulullah sebut pertama dari mulut Nabi, apa dia? Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam. Sebarkan salam, doa kebaikan pada orang, wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang. Wasilul arham, sambung silaturahim, hubung silaturahim, jangan potong silaturahim. Nabi kata apa? Silman qata'aka, kamu kena hubung silaturahim dengan orang yang memotong dengan kamu. Nabi kata la yadkhul jannata qati'un, tidak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Dan Nabi kata siapa nak kaya, siapa nak umur panjang. Siapa nak kaya umur panjang? Semua orang nak. Nak kaya, nak umur panjang. Nabi kata, kalau nak kaya, nak umur panjang, falyasilu rahimah. Nabi kata, hubungkan silaturahim.
Silaturahim ni ada kaitan dengan syurga, ada kaitan dengan umur, ada kaitan dengan rezeki. Ini kena jaga. Marah tak mana pun, berbeza parti politik tak mana pun ni musim-musim PRN ni, jangan sampai kita jumpa jatuh terbah tepi jalan, tengok kalau apa baru nak angkat. Tu teruk sangat tu. Yang tak boleh angkat ni babi saja. Betul kalau langak dengan babi, tu tak payah angkat babi tu. Lantak pergi kat dia, biar bang tu Ustaz. Angkat orang hak belaga dengan babi tu. Tak usah duk kira lagi. Kerana musim ni, musim PRN di negeri Kedah, jangan kerana kita berbeza pandangan dalam politik, sampai kita putus silaturahim. Dan ni tak mahu. Boleh? Ya tak? Kau tak setuju dengan saya? Suruh adik-beradik balik main mengundi orang yang baik yang jadi calon di kawasan kita. Boleh? Boleh tak? Kau kena habak macam ni. Balik kena undi orang jahat dalam kampung. Ada orang marah dia tak boleh cakap begitu Ustaz. Habis tu, hendaklah tuan-tuan balik dan mengundi orang paling jahat yang dicalonkan dalam kawasan kita ni, supaya kejahatannya mendatangkan kesejahteraan kepada kita. Habis tu, apa? Balik undi orang baik kan? Hak tuan-tuan tengok, tuan-tuan buat kajian, tuan-tuan buat research tentang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pi pangkah. Faham? Boleh tak? Jangan pi rodong asyik dapat beras yang sokong. Tak. Buat kajian. Kita orang cerdik. Nak makan hak elok, nak kereta hak elok, nak nama elok, nak baju elok, nak rumah elok, nak jalan raya elok, semua nak elok. Mai pilih mimpi cari hak bodoh. Tak boleh kan? Tak kena cari ya. Tak cari, aku carilah, aku jumpa dah siapa. Apa cari pula? Takkan semua benda aku nak kena ajak. Pilih cari ya. Hak memilih itu hak masing-masing. Faham? Baik. Yang ketiga Nabi buat apa? Nabi bina pasar. Bina pasar. Supaya orang Islam boleh menguasai ekonomi yang ada di Madinah, sehingga orang Yahudi lari keluar. Hari ini malangnya orang kita ramai, tetapi tidak mahir dalam berniaga. Dan kalau ada orang berniaga, ada yang dengki. Tanah mak ni, buat sihir ni, sebab benda tak betul, buat video ni, fitnah kau ni. Akhirnya perniagaan kawan kita jatuh merudum. Nabi ajak orang Islam, ekonomi kena kuat. Bila ekonomi kuat, kita boleh buat apa? Boleh bayar zakat, bantu orang susah. Betul tak? Bila kita ada zakat, kita kaya, kita boleh buat apa? Boleh pergi buat haji. Bila kita kaya, kita boleh bayar bil masjid, bil elektrik, bil air, bil api, kita boleh bayar. Selenggara nak cuci kapek masjid, 3 tahun sekali, kita boleh bayar harga RM5,000. Panggil orang mai cuci kapek masjid ni, guna duit kita. Pasal apa? Pasal kita kaya. Ini kena wujudkan ekonomi yang baik di kalangan orang Islam. Ini kelemahan kita. Kelemahan orang Melayu kita ni, minta maaf saya cakap, pertama tak faham agama sendiri. Dia tak faham agama dia. Yang kedua, dia malas mengamalkan agama dia. Yang ketiga, kita tidak memiliki harta yang banyak. Ada rumah, sekangkang kera saja. Kahwin anak kita, duduk dengan kita. Nak pergi sewa rumah, tak mampu nak sewa mahal. Duduk beranak pinak dalam rumah kita. Kita tak faham agama, kita lemah dalam mengamalkan agama, kita lemah dari segi harta. Orang Islam ramai, tetapi hilang keberkatan ni. Kemudian saya sebut bab keluarga last. Tak ada, berapa minit kan? Tak ada? Apa hanya mang lah bang? Hanya mang. Bagi aku ceramah. Tak apa. 5 minit lagi no? 5 minit. Bab rumah tangga. Bab rumah tangga. Kerana malam ni kita sembang pasal hijrah dalam kerangka masyarakat madani yang diwujudkan oleh Nabi SAW. Allah kata dalam Quran, orang-orang yang ambil orang lain menjadi pelindung selain daripada Allah, yang ambil setan, yang ambil manusia, yang ambil makhluk menjadi pelindung dia selain daripada Allah Ta'ala, apa berlaku? Mereka itu seperti mengambil sarang labah-labah menjadi pelindung mereka. Ni orang-orang yang tak mau ambil Allah, tak mau ambil Nabi, nak ambil benda lain jadi pelindungnya, macam ambil rumah labah-labah. Ni, rumah labah-labah ni Allah Ta'ala kata rumah yang paling lekeh, yang paling mudah pecah. Jadi rumah tangga kita, masyarakat kita, yang pertama jangan macam labah-labah. Nampak cantik, dia punya ukiran dia cantik, dia punya bentuk-bentuk dia cantik, sebenarnya dia rapuh. Hak Spiderman tu, dia muhung, dia menerak ya tuan-tuan, dia kalih kamera dia. Kita pun percaya. Beli baju kat anak kita, kata Spiderman tu, dia boleh terbang. Sarang dia tu boleh pergi merata. Padahal, labah-labah ni, sarang dia paling rapuh. Jangan buat rumah kita macam rumah labah-labah.
Yang kedua, Allah sebut dalam Quran ada satu surah semut. Jangan buat rumah macam semut. Pintu banyak, tingkap banyak, bilik banyak, lubang banyak. Masya Allah, tabarakallah. Memang banyak rumah kita ni. Pintu kuni ni. Pi kuni tembus kuni. Pi kuni tembus kuni. Tapi bila datang hujan, rumah semut tadi tenggelam. Kita tak mau rumah tangga kita, anak ramai, bilik banyak, tingkap banyak, dekorasi dia sempoi, cantik, ada rumput kapet, ada macam-macam pokok, tapi rumah tu macam semut. Bila kena musibah, bila masuk satu gejala yang kotor dalam rumah kita, rumah tu jadi sesat. Tak mau yang tu. Rumah yang tak semayang, tak baca Quran. Tak. Yang tak akhir. Buatlah rumah kita macam rumah lebah. Bukan labah-labah, bukan semut, tapi lebah. Lebah ialah satu ekor sejenis binatang yang terbang keluar cari bunga-bunga. Satu ekor cari 40 jenis bunga, dia akan balik ke sarang dia. Dia hanya ambil rezeki yang halal, dia akan ambil rezeki yang baik, yang berkhasiat, bawa balik dekat anak isteri dia. Sebab itu anak-anak lebah, dia sihat sebab dia makan madu lebah. Termasuk kita yang amal madu lebah pun sihat. Kecuali kalau orang pergi jumpa Tok Imam, mai jumpa Syekh Dan, isi borang bawa balik madu, hak tu kelingan Syekh Dan kena halau. Kelingan Syekh Dan kena halau. Pasal apa dia pergi tolong laki saya bawa balik madu. Tapi kalau bawa balik madu lebah, dia mendatangkan khasiat kepada kita dan seluruh masyarakat. Jadi jadilah lebah yang tengok benda baik, bawa balik benda baik, dia dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Wujudkan masyarakat sedemikian, kita masyarakat yang baik dan orang lain boleh mencontohi kita insya-Allah taala. Jadi itulah pertemuan kita Ustaz. Kalau salah silap tu minta maaf, kalau ada siapa terasa hati tu saya minta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia tuan-tuan. Habis Ustaz Suat ni maka habislah. Saya nak abang kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan panggil pura bendana pukul 3 pagi pun lagu tu lah suara dia. Suara orang tua ni lagu tu lah. Kalau panggil pukul 3 pagi pura pun sama macam tu lah. Tuan-tuan tu satu kuat saya boleh. Dan nak abang main. Ustaz Suat jangan duduk terah sangat. Ustaz jangan terah sangat. Bukan pasihat kata tadi tu. Ustaz tak ingat ke kita pernah diharamkan sekat hari. Jangan keras-keras sangat, lagi haram terikut. No? Tuan-tuan mati Allah sekalian, maka atas conclusion ataupun rumusan yang saya nak buat di sini tuan-tuan, penghijrahan Nabi SAW adalah satu peristiwa yang sangat besar, yang rahsianya, sir dan hikmahnya tidak akan tamat selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka selagi itulah kita akan mendapat rahsia, sir dan juga hikmah dari peristiwa besar ini. Tuan-tuan mati Allah sekalian, moga ada kebaikan bersama bagi kita dalam majlis ini. Saya mewakili kedua ahli panel dan diri saya sendiri mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasak bahasa. Demi Allah, kami tidak ada niat untuk kata ataupun inci siapa-siapa. Hanya saja kami meniatkan pada kalimah Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah baik bagi orang mukmin. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada di panel yang main daripada jauh ni Ustaz Loman Putrajaya. Esok nak balik ke sana, kita doakan keselamatan bagi beliau dan kita semua insya-Allah. Amin. Dan kita harapkan ada kebaikan bersama. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga panel kita. Subhanallah.